KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry pada jam 5 hingga 6 petang ini. Dan Wani nak beritahu sebelum Wani perkenalkan mata pelajaran kita, sekali lagi Wani ingin pesan bahawa kes harian kita hari ini adalah sebanyak 19,307 kes dan pentingnya untuk kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab kenalah sama-sama patuh kepada SOP yang ditetapkan, sentiasa pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, sila duduk di rumah. Okey? Baiklah, kita nak belajar hari ini mengenai mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Dan sedikit gambaran mengenai mata pelajaran ini adalah kita akan sama-sama belajar mengenai cara-cara penjagaan dan juga jenis perkhidmatan untuk warga emas di Malaysia. Jadi jom kita nak berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Mari kita saksikan dulu profil guru kita. Pengalaman selama 17 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini dan juga merupakan jurulatih utama kebangsaan mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini Cikgu Nur Hasmida. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Wani apa khabar? Alhamdulillah Cikgu sihat. Okey Cikgu, saya diberitahu hari ini merupakan kali pertama Cikgu datang ke studio Sukses. Ya, betul. Dan kita ingin apa orang kata selamat datang ke studio pada hari ini Cikgu. Dan sebelum kita teruskan dengan mata pelajaran kita, mungkin Cikgu boleh memberi sedikit pengenalan mengenai mata pelajaran kita, topik apa yang akan kita belajar dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Wani. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Nur Hasmida binti Muhammad Noor dari SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru. Hari ini para pelajar semua kita akan belajar modul 5. Modul 5 ini adalah berkaitan dengan perkhidmatan warga emas. Perkhidmatan warga emas ini merangkumi perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan sosial dan juga perkhidmatan penjagaan jangka panjang. Okey Wani, perkhidmatan untuk warga emas ini pentinglah. Sebab warga emas ini merupakan aset negara. Okey, aset negara dan menjadi rujukan untuk kita lah, sumber rujukan ekonomi, pentadbiran, politik, sosial. Okey, itu pentingnya warga emas. Jadi perkhidmatan untuk warga emas ni kita perlu titik beratkanlah. Sebab sekarang kan musim pandemik. Jadi kita tahu bahawa warga emas ni dia mudah, badannya lemah, mudah berisiko tinggi kepada penyakit. Jadi kita harap kita mengetahui lebih mendalam tentang perkhidmatan warga emas yang akan kita belajar hari ini, Wani. Itu dia, topik akan kita belajar adalah perkhidmatan warga emas. Jadi bersiap sedia anda yang di rumah. Dan sebelum kita mulakan dan berkenalan dengan murid kita hari ini, sebelum tu Cikgu, Wani ingin menjemput Cikgu untuk pergi sama-sama ke meja di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Okey, Cikgu dah pakai gel pembasmi kuman, Wani pun sudah pakai. SOP sentiasa dijaga dan barulah kita boleh berkenalan dengan 6 murid dari 3 buah sekolah yang berbeza pada hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid di atas talian? Adakah anda semua sihat? Waalaikumsalam. Itu dia. Okey, kita dengar suara mereka semua. Jadi, Kak Wani nak dengar suara anda. Sila perkenalkan nama, dari sekolah mana dan cita-cita anda. Kita mulakan dengan Muhammad Amirul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Rashidi Azmi dari SMK Tasik Utara Johor Bahru. Cita-cita saya ingin menjadi jururawat lelaki. Wow, jururawat lelaki. Itu dia Amirul, murid yang pertama. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Saranya. Selamat sejahtera. Nama saya Saranya. Saya dari SMK Tasik Utara 2. Cita-cita saya ialah untuk menjadi guru bahasa Inggeris antarabangsa. Wow, itu dia Saranya. Bagus. Terus kita nak berkenalan dengan Imran. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Imran Syakir bin Muhammad Shah dari SMK Seksyen 242. Cita-cita ingin menjadi jururawat lelaki. Okey, sama cita-cita dengan Amirul sebentar tadi. Kita nak tanya Amani pula. Hai, Assalamualaikum.
Nama saya Nur Amani binti Muhammad Radwan daripada SMK Seksyen 242. Cita-cita saya nak jadi seorang doktor. Doktor. Okey, bagus. Kita nak tanya Arfa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arfa binti Nur Azlan dari SMK Pangkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Cita-cita saya nak jadi juruterbang. Juruterbang. Okey, ni lain sikit dengan kawan-kawan yang lain, cikgu. okey, Dan betul. akhir sekali kita nak dengarkan daripada Syaurah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syaurah Suzana binti Abdul Alim dari SMK Pangkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Cita-cita saya ingin jadi seorang jururawat. Okey, jururawat. Terima kasih ke 66 murid kita dari 3 buah sekolah. Kita ada SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru, SMK Penggalan Cepa Kelantan dan SMK Seksyen 242 Shah Alam. Baiklah, kita dah berkenalan dengan murid kita, dah berkenalan dengan guru kita. Jadi lepas berehat ini, Wani akan tanya pandangan murid kita mengenai mata pelajaran ini. Tapi sebelum tu, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita petang ini, Gerontologi Asas dan Geriatrik, dan khususnya kita akan belajar topik perkhidmatan warga emas bersama-sama dengan guru kita Cikgu Nur Hasmida binti Muhammad Nur selaku guru MPV Gerontologi Asas dan Geriatrik, dan 6 murid dari 3 buah sekolah yang berbeza kita bawakan hari ini. Jadi seperti yang Wani janjikan tadi, Wani akan tanya 3 murid yang terpilih untuk memberikan pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini. Jadi murid yang pertama, bersiap sedia dengan jawapan anda kerana Wani akan pilih Arfa untuk berikan pandangan anda. Silakan. Okey, pada pendapat saya dalam bab perkhidmatan sosial ini, saya dapat belajar tentang bantuan, kemudahan dan perkhidmatan berkaitan kerja sosial, penjagaan personal dan sokongan yang diberikan oleh kerajaan ataupun agensi swasta. Baik, itu kata Arfa. Apa pula kata Imran? Bagi saya pula, penjagaan jangka panjang yang melibatkan pelbagai perkhidmatan yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan penjagaan personal dan kesihatan. Penjagaan ini juga boleh dilaksanakan untuk tempoh masa yang singkat atau lama. Okey, terima kasih Imran atas pandangan anda, dan akhir sekali kita nak tanya Saranya. Seperti yang bagaimana Cikgu Hasmida memberitahu tadi, kita ada pelbagai aspek. Salah satu aspek ialah perkhidmatan kesihatan. Mengapa ia penting untuk kita belajari tentang perkhidmatan kesihatan ialah faktor kemerosotan kesihatan warga emas disebabkan oleh proses penuaan. Proses penuaan menyebabkan warga emas mudah mendapati penyakit. So, untuk menanganinya, kita ada perkhidmatan kesihatan. Baik, terima kasih ketiga murid Arfa, Imran dan Saranya atas pandangan anda. Jadi kita akan teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Anda di rumah sila bersiap sedia, dan murid dalam talian kalau anda sudah bersedia untuk belajar, sila buka mic anda dan katakan sudah sedia, cikgu. Sudah sedia. Sudah sedia, cikgu. Okey, mari kita mulakan untuk belajar hari ini. Dipersilakan, cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, hari ini kita akan belajar modul 5, perkhidmatan warga emas. Okey. Sebelum cikgu pergi pada selanjutnya tentang modul 5, mestilah setiap murid kena tahu apa itu standard kandungannya. Dalam modul 5 ni ada 3 standard kandungan ya, iaitu yang unit 5.1 perkhidmatan kesihatan, unit 5.2 perkhidmatan sosial dan unit 5.3 perkhidmatan penjagaan jangka panjang. Okey, ni semua unit ni setiap murid mesti tahu dalam modul 5. Okey, kita pergi seterusnya. Ini adalah standard prestasi. Okey Wani, dalam subjek ni ada 6 standard prestasi yang mesti murid kuasai. Standard prestasi ni maksud dia ialah set kriteria umum untuk menunjukkan tahap penguasaan murid. Okey, kita tengok TP1. TP1 ni maksud dia ialah tahap penguasaan 1, iaitu murid mengenal pasti perkhidmatan warga emas di Malaysia. Okey, TP2, tahap penguasaan kedua ni ialah menjelaskan perkhidmatan warga emas di Malaysia. TP3 ni ialah menghasilkan perancangan penjagaan lanjutan berdasarkan perkhidmatan warga emas di Malaysia berdasarkan situasi. Okey, ni
3, dia semuanya ada 6 ya. Sekarang kita tengok TP6. Okey, TP6 ni maksudnya TP4 ni ialah tahap penguasaan 4, iaitu membezakan peranan agensi. Setiap murid mesti tahu membezakan peranan agensi ya. Nanti kita akan bincang apakah agensi yang terlibat dalam perkhidmatan warga emas. Okey, TP5, tahap penguasaan 5 ialah mencadangkan penjagaan jangka panjang berdasarkan situasi ya. Warga emas ni secara rasional dan positif. Dan akhir sekali, inilah baru TP6 tadi tahap penguasaan 6. Okey, di sini murid perlu merancang pelan penjagaan jangka panjang berdasarkan tahap kefungsian menggunakan TMK. TMK ni maksudnya teknologi, maklumat dan komunikasi. Okey, ni ada 6 tahap penguasaan yang perlu murid kuasai lah untuk modul 5. Okey, Wani. Okey, Wani dan murid semua, sekarang kita nak pergi pada yang pertama. Okey, ini ialah 5.1.1 tahap perkhidmatan kesihatan warga emas di Malaysia. Di sini ada 3 Tengok kat sini cikgu tunjukkan 3. Okey, cikgu nak tanyalah pada murid lah. Okey, jika sekiranya awak demam biasa, mula-mula sekali ke mana tempat yang pertama sekali awak pergi untuk dapatkan rawatan? Okey, boleh seorang murid tolong jawabkan soalan cikgu ni? Di manakah tempat yang mula-mula awak pergi jika awak demam biasa? Siapa? Arfa. Arfa Arfa akan pergi mana dahulu, Arfa? Saya akan pergi ke klinik komuniti yang berdekatan dengan rumah saya. Okey, Arfa nak pergi ke klinik komuniti dekat rumah Arfa. Okey. Nanti Arfa pergi ke sana, di klinik komuniti tu doktor selalunya tengok periksa kesihatan Arfa. Dia akan bagi surat rujukan ya Arfa. Selalunya surat rujukan dia doktor ni akan arah ke Arfa ke mana? Ke tempat seterusnya ke mana Arfa? Saya akan pergi ke hospital daerah. Okey, itu rujukan. Selalunya Wani, kita klinik kesihatan, selalunya doktor akan bagi rujukan ke hospital lah. Ya. Okey, betul. Okey, ini adalah 3 tahap perkhidmatan kesihatan. Yang pertama primer. Okey, yang macam tadi Arfa bagi tahu dia pergi kepada klinik kesihatan komuniti. Ini adalah primer. Primer ni ialah perkhidmatan penjagaan asas yang praktikal dan mudah didapati oleh individu, keluarga dan masyarakat. Yang kedua, sekunder. Okey, ingat yang kedua sekunder. Sekunder tu second lah yang kedua. Ia adalah perkhidmatan kesihatan di peringkat komuniti. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, untuk memudahkan awak mengingat, yang ketiga ni ialah tertiary. Tertiary ni maksudnya tertinggi lah, paling tinggi. Okey, tertiary ni ialah, tertiary ini adalah perkhidmatan kepakaran yang tidak disediakan, perkhidmatan kepakaran yang tidak disediakan oleh perkhidmatan sekunder. Contohnya di sini tertiary ini ialah Institut Jantung Negara, Institut Kanser Negara, pakar geriatrik. Okey, mungkin tak ada dekat sekunder. Okey, semua ni awak mesti tahu. Primer, sekunder dan tertiary. Okey. Kita dah habis tahap perkhidmatan, ada 3 semua. Okey, sekarang kita pergi kepada yang seterusnya 5.1.2, perkhidmatan rehabilitasi dan paliatif serta kepentingannya. Okey, cikgu pergi dulu pada perkhidmatan rehabilitasi. Okey, perkhidmatan rehabilitasi ini adalah perkhidmatan untuk mengembalikan semula kefungsian warga emas setelah dia jatuh sakit supaya dia dapat berdikari semula dalam komuniti. Okey, dan kita mesti tahu kepentingannya. Okey, sebelum kita pergi seterusnya, cikgu nak tanyalah pada murid. Okey, siapa boleh bagi pada cikgu 3 kepentingan perkhidmatan rehabilitasi ni? Adik siapa? Boleh siapa yang ingin cuba? Aimran. Okey, Aimran. Boleh terangkan pada cikgu 3 kepentingan perkhidmatan rehabilitasi? Pertama, meningkatkan keupayaan warga emas dalam mengurus diri sendiri. Kedua, mengurangkan risiko kebergantungan pada masa hadapan. Dan ketiga, memperbaiki kesihatan kehidupan sosial dan kuantiti kehidupan warga emas. Okey, bagus. Imran, tepat sekali ya. Itu 3 kepentingannya. Kepentingannya ialah untuk meningkatkan keupayaan warga emas, okey, mengurangkan kebergantungan warga emas pada masa hadapan dan memperbaiki kehidupan warga emas. Itu adalah rehabilitasi. Kita pergi seterusnya, perkhidmatan seterusnya ialah paliatif. Paliatif ni adalah penjagaan khusus untuk mereka yang mempunyai penyakit yang tiada harapan untuk sembuh terminal ataupun yang berada di akhir hayat lah Wani ya. Ni kita panggil paliatif.
Okey, selalunya pesakit kanser lah. Okey. Okey, paliatif ni juga ada disediakan di Hospice Malaysia. Satu center iaitu Hospice Malaysia ni memang menyediakan paliatif. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya tentang kepentingan paliatif. Okey, ada siapa boleh terangkan kepada cikgu 3 kepentingan paliatif? Tadi Imran dah terangkan. Okey, bagus. Siapa tu? Syaura. Syaura. Okey, Syaura terangkan kepada cikgu 3 kepentingan paliatif. Pertama, memberi penjagaan yang diperlukan oleh warga emas iaitu dari segi mental, fizikal, spiritual dan sosial. Kedua, menambah baik pulih kehidupan bagi warga emas seperti keluarga, penjaga dan juga menghadapi penyakit dengan secara positif. Ketiga, menyediakan perkhidmatan jagaan hospis warga emas yang mempunyai jangka hayat kurang daripada 6 bulan. Okey, itu paliatif ya. Itu antara 3 kepentingan paliatif. Okey, tepat sekali Syaura. Paliatif ni memang pentinglah. Kita nak memberi penjagaan kepada warga emas dari segi spiritual dia, bagi sokongan emosi dia supaya dapat menerima hakikat bahawa dia ni ada penyakitnya yang tidak dapat sembuh, dan juga bagi penjagaan hospis pada dia, iaitu bagi warga emas atau individu yang mungkin doktor cakap penyakit dia mungkin ada 6 bulan saja. Ada jangka masanya. Jangka masa. Okey, jadi kita panggil ni adalah perkhidmatan paliatif. Okey. Baik. Okey, ni adalah seterusnya ini ada 5.1.3 keperluan untuk perancangan penjagaan lanjutan, kita panggil Advanced Care Planning. ACP berdasarkan situasi warga emas. Okey, sebelum cikgu minta murid-murid jawab ya apa langkah-langkah ACP ni, cikgu terangkan dulu apa tu ACP. ACP ataupun perancangan penjagaan lanjutan ni adalah satu perancangan awal yang dilakukan oleh warga emas sekiranya suatu hari nanti mereka tidak dapat membuat keputusan. Contohnya jika suatu hari nanti mereka rasakan mereka mungkin sakit atau demensia, nyanyuk, mereka dah merancang untuk melakukan advanced care planning. Okey, sebenarnya advanced care planning ni penting ya, sebab warga emas ni ada hak mereka. Ada hak dan juga boleh mengelakkan keluarga dirasa bersalah jika membuat keputusan. Baik. Okey, last kali cikgu nak tanya seorang murid, boleh tak bagi tahu cikgu 5 langkah okey, perancangan penjagaan lanjutan yang boleh dilakukan oleh warga emas. Okey, siapa yang nak share sekarang? Siapa tahu? Okey. Itu dia. Amani, boleh terangkan langkah pertama, Amani? Yang pertama fikir. Okey, fikir. Betul tak? Okey, betul. Betul. Yang kedua beritahu. Okey, beritahu. Okey, betul. Ketiga rekod. Rekod. Okey, rekod. Betul. Keempat bincang. Tengok sekarang bincang. Okey, betul. Dan kelima kongsi. Okey, kongsi betul. Betul. Okey, Bagus Amani. Okey, bagus Amani. Okey, 5 ni perlu ingat perancangan ni 5 ni perlu ingat. Mula-mula apa pun mesti fikir. Apa-apa kita lakukan kita mesti fikir. Okey. Yang kedua, beritahu. Okey, warga emas sudah fikir apa dia nak, kemudian dia beritahulah keluarga dia ke penjaga dia apa yang dia nak dalam hidup dia. Okey, rekod. Okey, rekod pun penting. Apa-apa kita mesti ada rekod ya. Kita tak boleh bagi tahu orang je tanpa rekod. Jadi warga emas tu akan rekod siapa yang bertanggungjawab. Okey, siapa yang bertanggungjawab untuk menguruskan dirinya nanti. Okey, seterusnya bincang. Dia dah rekod, dia dah bagi tahu semua, kemudian dia bincang. Selalunya warga emas ni akan bincang lah ni dengan doktor ke jururawat ke, apa dia nak rawatan yang terbaik untuk dia. Okey, last kali pelajar murid-murid semua kena ingat satu, last kali kongsi. Kongsi ya. Kita apabila akhir sekali kita kongsilah, kita share. Okey, share dengan ahli keluarga. Jika tak nak ahli keluarga, mungkin sahabat karib kita ataupun penjaga kita. Kita share. Okey, ni ingat fikir, beritahu, rekod, bincang dan kongsi. Ya. 5 langkah warga 5 emas. langkah perancangan. Okey, ACP. Okey. ACP. Baik cikgu, mari kita teruskan dengan soalan uji minda. Soalan uji minda sekarang. Okey, ini seronok ni, boleh tanya mereka soalan. Okey. Soalan uji minda ni sebenarnya soalan ni mengikut format terbaru lawan ni, format pelajar baru ni KSSM SPM 2021. Okey. Sebelum tu cikgu nak tengok soalan yang pertama
Okey, soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan perkhidmatan kesihatan yang terdapat di Malaysia. Okey, awak tengok rajah ni. Okey, klinik pertama A, B, C. Okey, soalan dia, nyatakan tahap perkhidmatan kesihatan tersebut pada ruang jawapan. Okey, siapa yang nak cuba jawab soalan ni? Soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, Sarahnya. Saraya. Okey, Sarah. Awak tengok dekat gambar A tu apa yang awak nampak tu, Sarah? Klinik kesihatan Kempas. Okey, klinik kesihatan. Okey, yang kedua tu? Kedua tu Hospital Kota Tinggi. Okey, yang ketiga? Ketiga ialah Institut Kanser Negara. Okey, jadi Sarah, A tu apa dia, Sarah? A ialah primer. Okey, tengok betul tak? Okey, betul, primer Betul. Okey, kedua B. B ialah sekunder. Okey, B sekunder. Dan akhir sekali C tu? C ialah tertiary. Okey, C ialah tertiary. Okey, betul. Tepat Okey, sekali dapat 3 markah. 3 markah untuk Saraya. Bagus Saranya. Okey, bagus Saraya. Seterusnya. Okey, seterusnya kita nak pergi pada rajah 2 ni Rajah 2 ni ada tunjuk gambar menunjukkan perkhidmatan yang terdapat di Malaysia. Okey, ni perkhidmatan A dan perkhidmatan B. Di sini soalan ni dia minta nyatakan fungsi setiap perkhidmatan tersebut pada ruang jawapan. Okey, siapa yang nak jawab soalan ni? Amirul. Okey, Amirul. Okey, Amirul. Amirul nampak tak gambar A tu apa, Amirul? Gambar A tu Hospital Rehabilitasi Ceras. Okey, Hospital Rehabilitasi Ceras. Okey, gambar B? Hospice Malaysia. Hospice Malaysia. Malaysia. Okey, jadi boleh nyatakan setiap tu A tu rehabilitasi, B hospice ni berkaitan dengan apa dia? Okey, nyatakan fungsi dia, Amirul. Yang A tu untuk mengembalikan kepusian warga emas setelah jatuh sakit supaya kembali berdikari semula. Okey, tengok Okey, betul. Okey, perkhidmatan ni adalah rehabilitasi ni untuk mengembalikan semula kefungsian warga emas setelah dia jatuh sakit untuk dia berdikari semula. Dan akhir sekali B, soalan B, okey. Soalan B tadi, Amirul? B, perniagaan khusus bagi mereka yang mempunyai penyakit yang tiada harapan untuk sembuh. Okey, betul Amirul. Okey. B ni hospice. Hospice yang cikgu bagi tahu tadi berkaitan dengan paliatif, iaitu penjagaan khusus bagi mereka yang mempunyai penyakit yang tiada harapan untuk sembuhlah atau berada pada akhir hayat. Yang tadilah hospice tu, perkhidmatan paliatif Wani yang kita tengok tadi Baik. Okey. Itu dia 2 markah untuk Amirul 2 dan markah cikgu untuk untuk imbas kembali. Okey, Amirul bagus Dan kita dah sama-sama lihat tahap perkhidmatan kesihatan, kepentingan rehabilitasi dan paliatif dan juga keperluan perancangan lanjutan ataupun ACP. Okey, betul, dan selepas ini kita akan buat lebih banyak lagi soalan uji minda bersama dengan murid dalam talian dan anda di rumah. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran kita hari ini Gerontologi Asas dan Geriatrik. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Hasmida binti Muhammad Nur dari SMK Tasik Utara 2, Johor Bahru dan 6 murid dari 3 buah sekolah yang berbeza pada hari ini. Baik, sekarang ini kita akan sambung lagi 2 contoh soalan untuk 5.1 perkhidmatan kesihatan dan kita akan sambung kepada unit 5.2 perkhidmatan sosial. Dipersilakan Cikgu. Okey, Wani, terima kasih. Kita sekarang nak sambung lagi soalan. Okey, soalan ni ni ada soalan yang ketiga tadi tandakan right pada pernyataan yang betul dan mengenai ciri-ciri perkhidmatan paliatif dan pangkal pada pernyataan yang tidak berkaitan. Okey, cikgu akan baca soalan. Seorang murid akan jawab. Okey, siapa yang nak cuba jawab soalan ini? Saya, cikgu. Okey, Arfa. Okey, cikgu akan baca soalan. Nanti awak jawab betul atau salah Arfa. Okey, yang pertama, memberi penjagaan fizikal yang diperlukan oleh warga emas. Betul atau tidak Arfa untuk paliatif ni? Betul, cikgu. Betul. Betul. Okey, betul Arfa. Yang kedua, mengembalikan kefungsian warga emas setelah jatuh sakit supaya kembali berdikari. Betul tak paliatif ni kita nak dia kembali berdikari Arfa?
Salah. Salah. Okey. Yang ni ada kaitan dengan rehabilitasi tadi. Yang ketiga, menyediakan perkhidmatan hospis untuk warga emas. Betul atau tidak, Arfa? Betul. Betul. Okey, yang keempat, menyediakan bantuan keuangan untuk warga emas. Betul tak? Paliatif ni menyediakan bantuan keuangan untuk warga emas. Salah. Salah. Okey. Soalan Akhir last sekali. sekali, menambah baik kualiti kehidupan bagi warga emas dan penjaga. Betul tak, Arfa? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, cikgu nak jelaskan dekat sini ya. Jika ada perkataan hospis ni, mestilah ada kaitan dengan paliatif. Ya, Ya. mestilah jawapannya memang betul lah. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, yang ni pasal ACP tadi. ACP tadi, jadual ni menunjukkan pernyataan yang ACP ni, tetapi jadual ni tidak mengikut urutan. Okey. Ya. Jadi soalan dia, susun langkah membuat perancangan penjagaan lanjutan tersebut mengikut urutan yang betul. Ini dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okey. Okey, siapa yang nak cuba jawab ni? Siapa ingin menyusun soalan ini? Imran. Okey, Imran. Imran, boleh jawab tak langkah 1 tadi apa, Imran? Langkah 1 C. Tak fikir tentang masa depan mengenai perkara penting yang ingin dilakukan. Okey, kita tengok betul tak jawapan Imran? Jawapannya C. Okey, betul. Betul ya, Imran. Okey, Imran, cikgu dah ajar tadi langkah 1 tu fikir dulu, Imran Okey, jika langkah yang kelima, cikgu bagi tahu tadi apa yang langkah yang kelima. Kita tengok 1 dan 5 dulu. Apa langkah kelima tadi, Imran? Langkah kelima D. Tengok. Kongsi maklumat. Okey, D, kongsi. Okey, Imran. Okey, betul ya. Akhir sekali ingat apa-apa barulah kita share, kongsi. Ya. Jadi jika sudah tulis langkah 1 fikir, langkah 2 ni kongsi, dah ada markah dekat sini Sekarang kita nak susun langkah dekat tengah. Okey Imran, boleh tak langkah 2, 3 dan 4 Imran? Langkah kedua B. Langkah ketiga A. Langkah ketiga E. Okey, tengok sekarang. Okey, betul Langkah 1 fikir, kita dah bincang tadi Langkah 2 beritahu. Langkah ketiga tadi A, rekod. Langkah keempat bincang dan akhir sekali share, kongsi. Okey, betul sekali jawapannya. Bagus Imran. Bagus Imran. Okey, kita nak pergi yang terbaru ini 5.2 yang Wani bagi tahu tadi, perkhidmatan sosial. Okey, sebelum kita pergi seterusnya, kita nak tahulah dia apa maksud perkhidmatan sosial tu. Okey, ni maksud dia iaitu bantuan, kemudahan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kerja sosial, penjagaan personal dan juga sokongan sosial. Okey, tujuan dia ialah untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan kesejahteraan hidup warga emas. Kita nak warga emas ni hidup sejahtera. Dia tak naklah terbiar je. Dia pun nak hidup seperti biasa. Okey, ni jenis perkhidmatan sosial untuk warga emas. Tadi awak dah belajar 3 jenis perkhidmatan kesihatan. Perkhidmatan sosial ni pun ada 3 juga. Okey, siapa boleh cuba untuk menjawab ni? 3 jenis perkhidmatan sosial ni. Okey. Syaura. Okey, Syaura. Syaura nak jawab. Okey, yang pertama apa Syaura? Kerja sosial. Kerja sosial. Okey, betul Syaura. Yang kedua Syaura? Penjagaan personal. Penjagaan personal. Okey, betul. Yang ketiga Syaura? Perlindungan atau sokongan sosial. Okey, betul. Okey, tengok ni kerja sosial ni adalah satu perkhidmatan profesional lah untuk membantu warga emas yang mempunyai masalah dalam hidup. Itu kerja sosial. Atau kita panggil kat sini social worker, pekerja sosial ni kerja sosial. Yang kedua, penjagaan personal ialah satu penjagaan untuk membantu individu yang hilang upaya, penjagaan personal. Yang ketiga ni perlindungan atau sokongan sosial adalah program intervensi untuk membantu individu yang mempunyai masalah atau hilang upaya. Okey, ni Wani 3 ni Okey, murid yang ni 3 ni mesti ingat. Tadi 3 perkhidmatan kesihatan, ni 3 perkhidmatan sosial. Okey. Okey, ni peranan agensi. Di Malaysia ni ada 3 agensi penting yang terlibat untuk perkhidmatan sosial. Yang pertama, kerajaan. Yang kedua, swasta.
Yang ketiga ialah pertubuhan bukan kerajaan. Okey, cikgu nak ada seorang murid, boleh tak terangkan setiap agensi ni, awak terangkan satu peranan. Okey, maksudnya satu peranan pihak kerajaan, satu peranan agensi swasta dan satu peranan pertubuhan bukan kerajaan. Pertubuhan bukan kerajaan ni ialah NGO, yang ni non-government organisation. Okey, siapa nak cuba terangkan Nampaknya peranan? Amani ingin cuba. Silakan Amani. Okey, Amani angkat tangan Amani. Okey Amani, apa dia Amani? Kerajaan mengubah undang-undang dan peraturan. Okey. Swasta memberi sumbangan korporat. Okey. Pertubuhan bukan kerajaan memperjuangkan hak warga emas. Okey, tu ya dia satu je dia bagi Wani Tapi dia banyak peranan. Okey, ni kerajaan ni memang peranan dia adalah untuk mengubah dasar peraturan undang-undang, menyediakan prasarana mesra warga emas kepada warga emas kat Malaysia ni. Swasta ni dia menyediakan sebagaimana Amani bagi tahu tadi, menyediakan sumbangan korporat untuk warga emas dan juga memberikan program, menyediakan juga program sukarela untuk warga emas Dan juga ni pertubuhan bukan kerajaan ni selalunya NGO ni dia memperjuangkanlah hak-hak warga emas ni, dia meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu-isu warga emas Betul. Dan juga warga emas dan juga pertubuhan bukan kerajaan ni banyak memberikan perlindungan kepada warga emas yang bermasalah. Okey Wani, ini tiga ni. Jadi awak perlu tahulah agensi ni dan juga peranan. Setiap agensi ni ada peranan. Okey, boleh murid-murid? Okey, okey. Awak dah tahu agensi, tiga juga agensi. Okey, kerajaan, swasta dan juga pertubuhan bukan kerajaan. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita nak pergi ni 5.2.4 pelan kehidupan hari tua. Okey Wani, semua orang akan tua Wani Betul. Dari kecil sampai akhir hayat semua orang akan mengalami perubahan. Itu adalah perubahan biasalah dalam hidup manusia ni Tapi dalam ni kita bagi tunjuk sini 3 fasa kehidupan manusia. Okey. Fasa 1. Okey. Fasa 1 ni asuhan dan pendidikan. Ini semua awaklah murid-murid Awak sekarang berada di fasa 1, asuhan dan pendidikan. Okey, fasa 2 hidup berdikari, memulakan kerjaya dan juga kehidupan berkeluarga. Ini fasa kedua. Ya. Okey, fasa ketiga. Okey, persaraan dan masa senggang dan juga perkhidmatan penjagaan jangka panjang. Okey, ini fasa ketiga Jadi tajuk kita ni berkaitan dengan fasa ketiga. Ya. Okey. Jadi kita tengok sekarang Ni perancangan hari tua. Tadi fasa 3 tu berkaitan dengan warga tua lah. Jadi perancangan hari tua. Apabila kita meningkat umur, kita mesti melakukan perancangan. Untuk perancangan hari tua ni ada 5 semuanya. Yang pertama, kesihatan. Kesihatan ni dia letak di nombor 1 murid-murid dan Wani Sebabnya kesihatan ni sangat penting Ada seorang penulis Ireland pernah mengatakan, health can make money but money cannot make health. Betul. Maksudnya kesihatan ni penting Yang kedua, ekonomi. Maksudnya warga emas ni kena pandai menguruskan ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, persekitaran tempat tinggal. Macam mana nak tinggal? Suatu hari nanti apabila dah umur 60, macam mana tempat tinggal yang nak ditinggal? Dan seterusnya, perancangan dan hubungan sosial. Dan akhir sekali ialah pembangunan diri. Okey, di sini cikgu nak tanya seorang murid lah. Jika nanti suatu hari nanti awak berusia 60 tahun, okey, apa yang awak rancang? Contohnya dari segi kesihatan, macam mana kesihatan yang awak nak? Ekonomi, berapa duit awak nak dalam bank? Yang ketiga, persekitaran tempat tinggal. Awak nak tinggal di mana? Di tepi laut? Okey, atas bukit ke? Peranan dan hubungan sosial. Macam mana hubungan sosial awak dengan ahli keluarga? Dan akhir sekali, pembangunan diri ini berkaitan dengan pembelajaran. Adakah awak masih nak belajar sehingga ke akhir hayat awak? Ya. Okey, siapa nak bagi tahu perancangan diri dia? Siapa ingin berkongsi? Siapa ingin berkongsi perancangan diri dia pada umur dia 60 tahun? Saranya nak kongsi dengan kami? Okey, silakan. Ya cikgu, dari segi kesihatan saya harap saya dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebab gaya hidup sihat dia akan menjadikan diri kita lebih berdikari menjelang hari tua nanti. Okey. Dan dari segi ekonomi pula, saya ingin mempunyai simpanan saya sendiri. Contohnya 300,000 kerana kos
kos rawatan semakin tinggi, dan jika saya mempunyai simpanan saya sendiri, saya tidak perlu bergantung pada orang lain dalam segi kewangan. Wow. Seterusnya, dari segi persekitaran tempat tinggal pula, saya ingin berada di tempat yang aman dan tidak mempunyai bunyi kenderaan. Mengapa saya cakap bunyi kenderaan? Sebab sometimes masa saya tidur, saya tutup mata, saya dengar motor bom 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 bom. Okey. So akhir sekali dari segi peranan dan hubungan sosial dan juga pembangunan dari segi diri saya ingin pergi melancong dengan family saya, sebab saya rasa walaupun kita tua nanti, kita perlu belajar benda baru supaya kita tidak cepat nyanyuk, sebab kita asyik belajari benda baru. Wow, perkongsian yang sangat bagus di situ dari Okey, Saranya. bagus Saranya. Okey, kita dah tahu perancangan Saranya nak ada duit 300,000 dalam bank. Menarik Sekali Saranya. Okey, bagus. Okey, Wani di sini cikgu nak share dulu kongsi Ni berkaitan dengan perancangan hari tua Okey, ni berkaitan dengan perancangan hari tua. Ni adalah vision board yang disediakan oleh murid-murid SMK Section 242 Shah Alam Terima kasih murid-murid SMK Section 242 murid gerontologi. Okey, ni adalah vision board yang pelajar disediakan. Okey, mula-mula untuk kesihatan. Dia apabila dia dah tua nanti dia nak aktif. Okey, aktif dan rumahnya dia nak di tepi laut. Okey. Dan dia juga nak masa dia tua nanti dia nak banyak emas banyak emas, gelang emas. Okey. Dan dia nak rumahnya besar. Dia nak juga kereta besar. Okey, ni kereta apa ni? Honda Civic. Dia nak kereta besar apabila dia dah umur 60 tahun nanti. Dia ada syarikat sendiri. Kemudian dari segi sosial, murid ni dia nak bekerja untuk pertubuhan badan bukan kerajaan lah nanti umur dia 60 tahun. Dan akhir sekali pada umur 60 tahun, murid ni dia merancang nak pergi haji ataupun umrah. Okey, ni perancangan hari tua seorang murid di SMK Section 242. Okay, terima kasih pada murid tersebut. Kalau kita lihat di depan ini ada perancangan hari tua ataupun vision board yang disediakan oleh murid dan saya pasti bukan seorang saja yang inginkan sebegitu, semualah kalau boleh bila dah tua nanti ingin mendapatkan keselesaan apabila mereka lanjut usia nanti. Dan lepas ni cikgu kita akan sama-sama teruskan dengan menjawab soalan uji minda 5.2 ya cikgu. Ya betul. Jadi anda siap sedia kerana lepas ini kita akan sama-sama buat soalan dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Okay. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran kita Gerontologi Asas dan Geriatrik. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Hasmida dan 6 murid dari 3 buah sekolah yang berbeza. Dan kita nak teruskan dengan soalan uji minda 5.2 pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, kita pergi soalan uji minda 5.2 Ada problems, adalah solutionnya. Okey, yang pertama, jadual ni menunjukkan agensi perkhidmatan sosial tadi kerajaan, swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Okey, ni sini awak tengok di sini, awak baca dulu peranan agensi ni. Okey, kemudian ada ruang jawapan. Di sini jika dia bagi tahu awak suruh tuliskan, maksudnya awak kena tulis kat sini Awak tak boleh tulis A, B ke C, awak kena tuliskan perkataan tu swasta, tulis swasta. Ya. Okey, sekarang cikgu nak tanyalah seorang murid siapa yang boleh jawab ni. Cikgu akan baca, awak akan jawab. Amirul. Okey, Amirul soalan pertama, menyediakan perasaan mesra warga emas. Okey, siapa yang terlibat? Agensi mana yang terlibat Amirul? Agensi kerajaan. Okey, kerajaan betul. Yang kedua, memberi sumbangan korporat untuk warga emas. Agensi mana yang terlibat? Swasta. Swasta. Betul. Yang ketiga, memperjuangkan hak warga emas. Agensi mana yang terlibat? Pertubuhan bukan kerajaan. Okey, betul. Okey, kemudian menyediakan geran dan penajaan dari syarikat. Siapa yang terlibat? Agensi mana yang terlibat ni Amirul? Agensi swasta. Swasta. Okey, sekali menggubal undang-undang dan peraturan. Agensi mana yang terlibat Amirul? Agensi kerajaan. Tengok sekarang. Okey, tepat sekali 5 markah untuk Amirul Okey, kita pergi sekarang soalan yang seterusnya. Okey, ni tadi cikgu dah tunjuk fasa-fasa kehidupan manusia tadi. Ada 3 fasa. Di sini awak kena bagi tahulah fasa 1 ni. Okey, di sini jika dia tulis A, B, C dan E, awak kena tulis A, B, C dan E. Okey, semua kat sinilah. Ya. Okey. Jadi fasa 1,
Okey, siapa yang nak jawab soalan ni? Fasa-fasa tadi kita dah belajar Siapa nak cuba jawab soalan ni? Siapa ingin Saya cuba? cikgu. Okey, Arfa, Arfa. Okey, silakan. fasa 1 Arfa. Apa dia fasa 1 Arfa? Fasa 1 D. D. Tengok sekarang betul tak? Okey, D betul Arfa. Fasa 2? Fasa 2 B dan E. B Tengok. dan E. B dan E. Okey, Okey. betul. Fasa 3. Fasa 3 A dan C. A dan C. Okey, 5 markah untuk Arfa. Betul Bagus, Arfa. Arfa. Bagus Arfa. Kita pergi soalan yang seterusnya Okey, ni adalah gambar raja ni adalah keratan akhbar daripada Harian Metro. Berita harian. Sorry, ni berkaitan dengan 5 perancangan hari tua yang kita rancang tadi dengan Saranya tadi. Ya. Tapi sekarang dia nak suruh awak tulis. Apa 5 perancangan tu? Masih ingat ke lagi? Jadi sekarang siapa yang nak cuba jawab ni? 5 markah. Okey, Imran. Imran. Apa yang pertama yang cikgu sebut tadi Imran? Kita dah belajar tadi. Pertama kita ada kesihatan, Okey. kedua ekonomi, Okey. ketiga persekitaran tempat tinggal, Okey, betul keempat sekali. peranan dan hubungan sosial dan kelima pembangunan diri. Okey, Wah, betul sekali. betul Bagus, semua. Betul Imran, 5 markah untuk Imran. Ya. Okey, ni perancangan hari tua ni kena ingat ada 5 tadi. Kita dah bincang tadi Okey, sekarang kita pergi pada jenis perkhidmatan sosial. Ni ada A, B dan C. Cikgu akan baca, awak akan jawab. Okey, siapa nak cuba jawab soalan ni Okay, siapa? Adakah Amani? Amani boleh cuba Amani? Okey, boleh. Boleh Amani. Okey, Amani nak cuba. Cikgu baca, Amani terus jawab intervensi untuk membantu individu yang kurang upaya ataupun yang terjejas keupayaannya kerana usia lanjut, kecederaan atau penyakit. Ni berkaitan dengan jenis perkhidmatan sosial yang mana Amani? C. Perlindungan atau sokongan sosial. Okey, betul C, Amani. betul. Yang kedua, perkhidmatan profesional untuk membantu kumpulan sasar yang menghadapi masalah hidup. Okey, ni perkhidmatan yang mana Amani? A. Kerja sosial. Okey, betul sekali Amani. Dan akhir sekali, pelaksanaan aktiviti untuk memenuhi keperluan fizikal individu yang kurang upaya. Okey, jawapan dia Amani? B. Penjagaan personal. B. Okey, betul sekali. Markah dia 3 kat sini. Jadi markah penuh untuk Amani. Bagus Amani. Okey, kita pergi yang terakhir lah. Yang ni ialah unit 5.3. Ni Wani Yang terakhir itu perkhidmatan penjagaan jangka panjang. Okey, kita nak tahu dulu maksud dia perkhidmatan jangka panjang ni apa? Iaitu kesemua aktiviti penjagaan yang dijalankan untuk menyokong keperluan individu yang telah ataupun yang hilang upaya Okey, ni adalah penjagaan jangka panjang. Ya. Okey, jenis dan peranan perkhidmatan penjagaan jangka panjang. Penjagaan jangka panjang ni ada 4 jenis 4 jenis. Cikgu nak seorang sebutkan dengan cepat. Apa itu 4 jenis tu? Siapa boleh cuba? Tadi Amani. Okey, dah sebut. Syaurah? Syaurah belum jawab Syaurah. Syaurah boleh cuba tak yang ni? Okey, Syaurah sila cuba menjawab soalan yang terakhir ni Syaurah. Boleh tak? Syaurah? Boleh tak Syaurah? Okey, tak pun kita minta rakan Syaurah untuk bantu. Saranya, sila bantu Saranya. Nak bantu Saranya? Boleh cikgu. Okey. Nombor 1, penjagaan di rumah. Okey, betul. Nombor 2, penjagaan dalam komuniti. Okey, betul. Dan nombor 3, penjagaan dalam institusi. Okey, betul. Dan akhir sekali penjagaan respit. Okey, ni Ni perlu awak tahu juga ada 4 jenis perkhidmatan penjagaan jangka panjang. Okey, penjagaan di rumah, penjagaan dalam komuniti, penjagaan dalam institusi dan penjagaan respit. Okey, baik. Itu dia. Dengan tamatnya kita menjawab soalan 50.3.2 ini, kita sama-sama dapat mencapai standard kandungan pada hari ini iaitu perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan sosial dan perkhidmatan penjagaan jangka panjang. Dan di sini, Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Nur Hasmida binti Muhammad Nur selaku Guru MPV Gerontologi Asas dan Geriatrik dari SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru, dan terima kasih kepada 6 murid Muhammad Amirul, Saranya, Imran, Syakir, Nurul Amani, Nur
Nur Arfa dan Nur Syaurah. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua. Dan sekian saja dari saya, Wani Kerry. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM